Stress. Ini datang tarawih stress. Imam punya pola dibaca panjang lah ni. Al-Baqarah bawa kata saja. Solat tarawih ini adalah solat sunat yang diambil daripada perkataan raha, yang ini rehat. Sebab apa rehat? Sebab di antara 4 rakaat itu ada selang yang dinamakan sebagai waktu rehat. Jadi kita dalam selawat kita pun ada bacaan doa, ada bacaan zikir yang sedikit panjang kerana nak menunjukkan bahawa ia adalah rehat. Sebab itu juga dalam mazhab Syafi'i. Mengapa dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa salat tarawih itu mesti 20? Kan orang duk bergaduh nak 20 ke 8 ke 10 buat bergaduh. Negeri 9 lagi boleh ada 10 pula. Negeri lain tak ada 10 pula. Negeri 9 dia ada 10. Orang duk tanya manalah datang 10 ni. Tak pernah diajar adik lagi. Tiba-tiba ada lah tarawih 10 ke 7. Maka dasarnya adalah sallallahu alaihi wasallam yang mendirikan salat ketika dalam bulan Ramadan. Ala kulli hal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan sembahyang sunat yang para sahabat sendiri berbeza pandangan ketika mana meriwayatkan hadis berkenaan dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha juga meriwayatkan tentang salat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, tuan-tuan, sebenarnya kalau kita nak melihat dengan lebih jauh, di Morocco sendiri, tuan-tuan, salat tarawih mereka itu adalah 16. Salat tarawihnya 16. Dia buat 8 lepas Isyak, kemudian sebelum subuh 8. Bayangkan tuan-tuan, sebelum subuh kena buat 8 rakaat. Dan mereka akan pastikan setiap masjid di Morocco akan khatam Al-Quran dalam salat tarawih. Kita tak ada pilih buat itu, tuan-tuan. Baca Baqarah setengah ni pun dah jenuh nak menghabis kan. Bilolah nak habis. Sebab kita tak faham. Dia semayang, dia faham, dia seronok dengar. Walaupun tak semua faham dah. Tak adalah kita kata bila orang Arab mesti faham semua. Tak. Orang Arab pun tak faham Quran tu. Sebab apa? Kerana dalam Al-Quran itu ada beberapa perkataan yang kadang-kadang tidak biasa digunakan hatta orang Arab sendiri. Kadang-kadang perkataan itu mereka sendiri tak faham, sedangkan itunya adalah bahasa Arab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita manfaatkan salat masa tarawih ini, masa rehat ini yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Kenapa tak boleh tidak kurang daripada 20 rakaat? Kerana tarawih itu dengan lafaz jamak. Dengan lafaz jamak maknanya ada banyak rehat. Kalau kita buat 8, ada berapa rehat? Ada 1 je rehat. Jadi di sana menunjukkan bahawa ia tak mencukup memenuhi syarat yang disebutkan sebagai tarawih di sisi ulama mazhab Asy-Syafi'i. Namun tuan-tuan kena faham juga, namanya salat sunat, nama pun sembahyang sunat. Nak buat 4 ko, nak buat 8 ko, 20 ko, terpulang pada kita hatta lebih daripada itu pun namanya sembahyang sunat. Cuma kalau nak dibincang daripada sudut afdalnya yang mana, sudah pasti 20. Tapi kalau buat 20, tuan-tuan, saya yakin dan pasti yang tinggal akhirnya saya dengan Tuan Bilal. Itu pun kok Tuan Bilal stay, silap-silap Tok Bilal pun tadi. Sebab keadaan suasana kita. Mungkin di masjid-masjid besar mungkin boleh buat, di masjid negeri. Masjid negeri pun saya tak pasti, kemungkinan dah kurang 20 ataupun masih kalau 20. Masjid negara buat 20. Itu pun bergaduh, tuan-tuan. Sebab apa? Robot parking. Orang yang sembahyang 8 rakaat kena blok parking dengan orang sembahyang 20 rakaat. Sudah bergaduh. Sembahyang tarawih bulan Ramadan yang sepatutnya datang nak beribadah kepada Allah, akhirnya bergaduh. Nah, ini yang Nabi sebut di dalam hadis Nabi SAW. Pilih mana dah habis masa dah. Sikit lagi tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW tentang kelebihan bulan Ramadan yang boleh kita ambil manfaat sedikit, yang mungkin nanti kita akan sambung lagi pada pengajian ataupun pada majlis-majlis yang akan datang. Kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Dan dalam hadis ini juga Nabi SAW menyebutkan, wa in syatamahu wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'im. Dalam hadis ini Nabi SAW yang pertama, Nabi memberitahu bahawa setiap amalan anak Adam itu adalah untuk diri mereka kecuali puasa. Para ulama membincangkan tentang makna kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam hadis kursi. Ini hadis kursi yang mana lafaznya daripada Nabi tetapi maknanya daripada Allah. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini menyatakan bahawa Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibn Adam, semua amalan anak Adam, daripada sembahyangnya, daripada zakatnya, sedekahnya, hajinya, itu untuk diri mereka kecuali puasa.
Puasa itu adalah, kata Allah Ta'ala, untukku wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberi ganjaran kepada puasa tersebut. Lalu para ulama berbeza pandangan. Kenapa dalam hadis ini Allah mengatakan semua amalan anak Adam itu untuk diri mereka kecuali puasa, sedangkan secara hakikatnya kita mengatakan bahawa semua amalan itu untuk diri kita lah. Kerana Allah Ta'ala tidak mengambil manfaat daripada ibadah kita. Allah tak perlu pun puasa kita. Kalau satu Malaysia ni tak puasa sekalipun, maka keagungan, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah berkurang walau sedikit pun. Tapi kenapa Allah Ta'ala menyatakan di dalam hadis ini, Allah mengatakan puasa itu untukku? Para ulama berbeza pandangan. Kebanyakan ulama seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, makna daripada perkataan Nabi SAW ini yang merupakan hadis qudsi ini adalah nak beritahu bahawa amalan puasa ini adalah amalan yang tidak ada padanya riak. Adapun amalan yang lain semuanya terdedah kepada riak. Apa makna riak? Kita buat ibadah kerana orang lain. Kita sembahyang tarawih sebab apa? Sebab jiran sebelah tengok. Kang ditegur esok, oh sembahyang 4 rakaat je tak sampai ke 8, kata dia. Kita pun tak apalah, sembahyang je lah, tahan je lah, kan orang kata. Walaupun kita kata, sembahyanglah kan, apalah orang kata kan, orang surau kata, pemalih lah dia kata. Akhirnya kita sembahyang sebab orang lain. Maka di sana adanya riak. Riak itu apa? Beribadah menyekutukan Allah. Beribadah tapi menyekutukan Allah, yang disebutkan sebagai syirik asghar, syirik kecil. Apa dia? Kita sembahyang sepatutnya hanya kerana Allah. Lillahi ta'ala kita baca, usalli fardal isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala, saja aku sembahyang isya' 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tapi pada ketika itu sembahyang isya' kita, sembahyang tarawih kita bukan lagi hanya kerana Allah, ada hanya kerana manusia, ataupun diiringi dengan tujuan orang lain supaya dapat pujian, supaya orang kata kita orang baik, supaya orang tak perli kita dan seumpamanya. Maka ini namanya riak. Jadi semua amalan kita dalam kehidupan ini terdedah kepada riak. Sebab apa? Orang tengok. Jadi riak ini bukan semata-mata orang tengok kita jadi riak. Tak betul. Ada orang bila kata, saya kalau nak boleh nak sedekah ni kena sorok-sorok, dia kata. Tak. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kita kata zakat fitrah tu kena bayar terang-terang. Kalau boleh buat mock check, Bosan, tunjuk. Saya bayar zakat fitrah, saya bayar zakat perniagaan, saya bayar zakat apa. Tunjuk. Sebab apa? Kerana pada ketika itu kita menggalakkan orang lain untuk membayar zakat. Orang lain yang tak bayar zakat, bila dia tengok kita ambil gambar, "Woi, dia pun belum bayar zakat," kata dia. Dia pun bayar zakat. Ini yang berlaku dalam negara kita hari ini. Bila mana ada orang yang buat live dalam bersedekah, bantu orang lain, akhirnya orang lain yang menengok, mereka mula ikut sikit demi sikit. Akhirnya semua orang buat kebaikan yang sama. Dan ini yang Nabi sebut dalam hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang buat suatu sunnah, suatu perkara yang sangat baik dalam agama, lalu diikuti oleh orang lain, maka orang yang mengikuti orang ini, dia akan diberikan pahala kepada orang yang diikuti. Maknanya orang yang buat pertama kali itu akan mendapat pahala daripada apa yang dilakukan oleh orang yang mengikuti dia. Dan ini apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika mana Nabi membaca ayat firman Allah SWT dalam Al-Quran tentang kelebihan bersedekah. Tiba-tiba bangun seorang buta, dia taruh keluar daripada masjid, dia pergi ke rumah. Dia buat apa? Dia ambil segala omeh yang dia ada dekat rumah dia, dia bawa, dia berikan kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ini sedekah wahai Rasulullah untuk jalan Allah Ta'ala. Dan pada ketika itu bila orang lain menengok orang buta yang boleh bangkit pergi ke rumah ambil emas, akhirnya mereka semua bangun. Semua mereka bangun, balik ke rumah, semua mengambil harta yang ada di rumah mereka, berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, orang yang pertama, orang si buta ini tadi, dia mendapat pahala daripada sedekah orang yang mengikutinya. Maka sebab itu, bila mana kita buat secara menunjuk, itu bukanlah namanya riak. Kita buat orang lain nampak, bukanlah riak. Kalau namanya riak, maknanya kita sembahyang sunat, kita tak boleh sembahyang kat surau. Sebab apa? Orang lain nampak. Kita sembahyang maghrib tak boleh sembahyang kat surau, sebab orang lain nampak. Akhirnya tak boleh, tak ada ibadah yang boleh dilakukan. Jadi makna riak itu bukan semata-mata orang nampak, tetapi riak ini adalah penyakit dalam hati yang tidak boleh dihukum daripada zahir. Tak boleh kita kata, "Oh, kau ni riak betul." Tak boleh. Kerana benda itu benda yang batin. Orang bersedekah dalam live belum tentu dia tak ikhlas. Kemungkinan dalam hatinya sangat ikhlas, tapi orang paksa dia untuk buat live. Kita yang tak tahu menahu ni, kita kata, "Oh, riak ni." Sudahnya kita yang menuduh dia, kita yang membuat fitnah, sedangkan dia adalah orang yang ikhlas. Jadi semua amalan kita terdedah kepada riak kecuali puasa. Kenapa? Kerana puasa ini orang lain takkan tahu melainkan kita yang beritahu. Kita tengok ada seorang ngaji lalu kat tengah jalan, kita tak tahu dia puasa ataupun tidak. Barangkali dekat rumah dia makan peti canai, minum kopi, baru dia keluar, tapi kita tak tahu. Ada orang kita tengok dia jalan
dia jalan dengan cergas, dia buat kerja borek, kita kata ini tak puasa, sedangkan dia puasa. Jadi sebab apa kita tak tahu? Kerana ia bukan amalan yang zahir, ia amalan yang batin dan tidak akan diketahui melainkan dengan orang yang membuat amalan itu, dia sendiri yang memberitahu. Sebahagian ulama mengatakan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan semua amalan anak Adam ini adalah untuk diri mereka kecuali puasa? Kerana pendapat yang kedua mengatakan bahawa puasa ini mampu untuk mengekang daripada musuh-musuh syaitan. Ini daripada syaitan, daripada musuh-musuh kita dan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syaitan ini mereka akan mengikuti, masuk ke dalam badan manusia melalui majrad dam, kata Nabi SAW. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan akan masuk dalam tubuh kita melalui salur darah kita. Lalu ada riwayat dalam Ihya Ulumuddin mengatakan fadayyiquh bil ju', maka sempitkanlah ruang untuk syaitan masuk itu dengan berlapar, dengan berpuasa. Walaupun ini bukan hadis, ada sebahagian kata lafaz ini merupakan hadis. Tak, fadayyiquh bil ju' ini adalah lafaz yang ditambah oleh perawi, bukan lafaz daripada Nabi SAW. Tapi maknanya benar, yakni puasa ini mampu untuk mengekang nafsu kita, mampu menghalang daripada gangguan dan hasutan daripada syaitan. Wallahu alam tuan-tuan, masa yang terlalu singkat, tapi mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini dapat diambil manfaat dan akan disambung lagi oleh ustaz-ustaz yang lain insya-Allah. Jika diberi izin oleh Allah Taala kita bertemu lagi. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Disambung salat sunat tarawih. Wassallallahu taala